Okey. Baik. Kita lihat productivity dan externality. Kita dah belajar tentang konsep productivity. Productivity itu ialah kita kata sebagai satu kecekapan. Maknanya meningkatkan kecekapan dan juga meningkatkan kuantiti input, okey, dalam sesuatu firma. Kenapa productivity ni ada dalam subtopik ini ataupun dalam topik papan pengeluaran? Kerana pengeluaran ini berkaitan dengan firma. Siapa yang patut meningkatkan produktiviti ini? Firma. Sebab firma menjalankan pengeluaran. So sebab itu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan cara sama ada meningkatkan kuantiti input, okey, maknanya meningkatkan kuantiti bahan mentah, buruh, modal semua supaya kita dapat keluarkan lebih banyak, ataupun satu lagi meningkatkan kecekapan, maknanya menggunakan input yang sedia ada, tetapi dengan input itu kita boleh meningkatkan, okey, kualiti produk. Jadi itu meningkatkan kecekapan. So kalau kita lihat di sini, cara kedua inilah yang diberikan lebih perhatian, iaitu untuk kita mengukur produktiviti. Dan produktiviti ini adalah dia punya rumus kita dah tahu, iaitu output dibahagikan dengan input. Okey, maknanya produk, kuantiti produk dibahagikan dengan kuantiti input itu. Jadi kita telah pelajari tentang kepentingan, apakah dia punya faedah produktiviti ini supaya dapat meningkatkan output, meningkatkan keuntungan, meningkatkan upah pekerja, meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi itu peningkatan produktiviti yang penting sebenarnya. Penting ya. Dan antara yang kita dah belajar tentang kita kata sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti ini adalah faktor-faktor seperti tenaga manusia, sistem dan prosedur dia, struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran, bahan-bahan, teknologi, kelengkapan dan sebagainya lah. Jadi kita akan lihat ini satu-satu, iaitu kita telah bincangkan tentang tenaga manusia. Seperti mana yang baru-baru ni kita ada lihat tentang bagaimana untuk meletakkan manusia pekerja-pekerja kita. Seandainya kalau kamu ada firma, bagaimana nak letakkan pekerja itu di tempat yang betul. Jadi, kalau kita lihat setiap tenaga kerja harus ditempatkan ke posisi kerja mereka mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Dan kalau kita katakan mereka ini tidak ada kebolehan dan kemahiran, maka kita boleh berikan peningkatan. Dengan cara tahap kemahiran ini boleh ditingkatkan melalui latihan dan juga program pembangunan diri. Program pembangunan diri. Contohnya macam kalau macam korang kan. Kalau katakan lepas SPM. Kalau katakan korang nak bekerja. Kalau katakan kamu masuk kepada bidang pekerjaan yang memerlukan kamu untuk menggunakan banyak komputer, seperti menggunakan perisian atau software seperti Microsoft Office, seperti Word ke, Excel ke, kan. Jadi syarikat boleh memberi latihan, menghantar kamu untuk pergi ke latihan-latihan bagi meningkatkan kemahiran kamu dalam penggunaan Microsoft Office itu. So itu cara untuk meningkatkan produktiviti. Jadi ataupun cara yang lain ialah pekerja boleh dimotivasikan melalui ganjaran secara keuangan atau bukan keuangan. Contohnya macam anugerah kecemerlangan. Sebab itu, kalau kamu lihat guru-guru di sekolah kamu, ada tak kat sekolah kamu guru-guru cemerlang? Ada tak kat sekolah kamu guru cemerlang? Pernah dapat PAC, pernah dapat anugerah cemerlang daripada PPD ke? Ada tak guru-guru sekolah kamu yang dapat anugerah kecemerlangan? Ada kan? Syinil pun kata ada. Tapi biasanya agak mengelirukan di mana kalau kita lihat anugerah kecemerlangan ni bukan diukur daripada bagaimana guru itu mengajar, tetapi bagaimana guru itu buat sistem mengajar. Dia ada buat slide lah, kemudian dia ada buat sistem lah, kemudian dia create sistem lah kan, untuk pelajar-pelajar itu mudah belajar.
Jadi itu untuk meningkatkan motivasi. So bila anugerah tu diperoleh oleh guru itu, maka guru itu akan bekerja lebih bersungguh-sungguh. Sebab apa? Diberikan ganjaran setiap kali anugerah kecemerlangan, dapatlah ganjaran sedikit dalam bentuk keuangan. So itu kita kata sebagai untuk meningkatkan produktiviti tu. Produktiviti ya. Itu daripada sudut tenaga manusia. Yang kedua, sistem dan juga prosedur. Okey, di mana kalau kita lihat sistem dan prosedur. Okey, prosedur kerja harus ringkas. Ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi. So, sistem dan prosedur yang efektif, yang berkesan ini mampu mengesan kelemahan dalam organisasi. Okey, macam biasanya sistem dan prosedur kerja yang ringkas ini, kebanyakan pekerja suka sebab ianya ringkas dan mudah difahami, boleh ikut. Sebagai contoh lah macam kamu lah kan. Baik. Apa perbezaan antara Shimil dengan mungkin Auni jarang masuk lah kan. Tapi kalau Shimil dengan Yasmin, kamu mungkin tahu kot bagaimana apa perbezaan antara cikgu mengajar sejarah atau cikgu mengajar ekonomi dengan guru-guru sekolah kamu yang mengajar sejarah dengan mengajar ekonomi. Apa perbezaan di antara dua itu? Cuba boleh tulis dalam grup chat. Apa perbezaan di antara kedua-dua tenaga mengajar yang mengajar subjek sejarah dan ekonomi dalam kelas cikgu dan juga di sekolah kamu? Apa perbezaan yang ketara kamu nampak? Apa yang kamu nampak? Nak tahu juga berkaitan dengan sistem mengajar cikgu dengan guru-guru sekolah kamu. Especially subjek sejarah dengan ekonomi lah. Apa perbezaannya yang ketara yang kamu nampak? Mungkin boleh Shimil boleh bagi sikit, Yasmin mungkin boleh bagi sikit, ataupun mungkin Oni. Buat apa pakai tapi dia bagi tahu kena. Ni online sekolah depan. Cikgu sekolah saya explain secara rawak. Tak pernah pakai buku teks. Dia kata buat apa pakai, tapi dia bagi tahu kena. Tak pernah pakai buku teks. Dia kata buat apa pakai, tapi dia bagi tahu kena. Ni online sekolah depan. Baik. Sebenarnya, kalau kamu lihat cara cikgu mengajar, sebenarnya cikgu suka untuk meringkaskan sesuatu. Maknanya meringkaskan sesuatu, meringkaskan fakta, meringkaskan sejarah, meringkaskan ekonomi. Supaya apa? Yang penting ianya faham. Jadi cikgu tak suka untuk dia berbelit-belit dan juga terikat kepada buku teks. Cikgu tak suka. Bila terikat, kita tak boleh nak keluar ke mana-mana. Tak boleh nak keluar daripada topik tu ke mana-mana. Jadi ini menyukarkan untuk faham sebab kita dipaksa untuk faham di situ. Tapi bila kita macam cikgu ringkaskan, kemudian cikgu bawa masuk output luar, input luar, so kita akan lebih mudah nampak big picture of sesuatu topik ataupun sesuatu subtopik. So itu sebenarnya perbezaan antara dia cakap pasal ayam. Kita cakap pasal ayam je. So kita harus memudahkan. Ingat kalau kita, sebab prinsip cikgu kalau kita mudahkan orang, orang akan mudahkan kita. Kalau kita susahkan orang, so orang akan susahkan kita. So pegang prinsip tu. Kalau nak hidup kamu mudah, mudahkan orang lain supaya hidup kamu jadi mudah. Dia macam tu. Macam Yasmin lah kan. Bila ada ramai lelaki yang nak mendekati dia, kamu kena memudahkan. Memudahkan iaitu kena jelas. Kamu punya SOP. Kamu punya SOP iaitu saya sebenarnya nak begini. Tak ada begini, sorry. Kan? Ini mudah je, tapi kalau tak boleh follow tak apa, sorry, it's okay. Anda tak boleh ikut SOP saya. Jelas. Saya hidup boleh. Buat prinsip hidup dia orang susah. Taklah.
Kan? Tidak lagi tu Syimir. Kan? Idol memilih, memanglah idol memilih. Tapi harus memilih. Harus memilih. Tak boleh tangkap muat. Tak boleh. Kan? Tak boleh tangkap muat. Ya, yeah, okey. Harus memilih. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan sistem dan prosedur. Okey, bagaimana untuk meningkatkan produktiviti. Kemudian juga kalau kita lihat seperti struktur organisasi. Okey, struktur organisasi ni kalau kita lihat, okey, pengkhususan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti dan organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya. Okey, so pengkhususan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti. Sebagai contoh dalam sesebuah syarikat dia mesti ada apa tahu, ada bahagian pengeluaran, kemudian ada bahagian human resource, kemudian ada bahagian marketing, kemudian ada bahagian store. So dia tak boleh campur aduk. So masing-masing ada tugas di bidang masing-masing. Jadi untuk sesuatu organisasi tu dia kena tahu pilih struktur yang mana yang paling sesuai untuk dia gunakan. Adakah sistemnya berbentuk matahari, iaitu center di tengah-tengah, kemudian semua keluar macam tu, ataupun dalam bentuk mind map di mana di atas kemudian bentuk hierarki bentuk hierarki, ataupun dia kena susun dia punya struktur organisasi supaya jelas, yang paling berkuasa ialah yang mana. Okey, aku ni kena report pada siapa. Kebiasaannya dalam sesuatu company, pekerja akan report pada supervisor. Supervisor akan report pada manager. Manager akan report kepada bahagian atasan lagi. Bahagian atasan lagi. So, itu dia punya hierarki dia, struktur organisasi dia. Itu penting. Okay. So, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu gaya kepimpinan. So, pemimpin as a pemimpin harus memiliki kemahiran membuat keputusan yang tepat. Dan sudi nampak perkataan sudi, sudi mengambil risiko dalam menjalankan kerjayanya. So pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya. Ini di sudut pemimpin. Kalau dalam kehidupan kita, kalau dalam peringkat kamu di sekolah, kamu tak nampak apa-apa pemimpin, tapi mungkin kamu nampak berkaitan dengan pemimpin di sekolah kamu, iaitu pengetua. Itu adalah pengetua. Kamu tengok cara pemimpin pengetua. Okey. Yasmin, kamu boleh bagi tahu tak pengetua kamu laki perempuan? Shimil, boleh bagi tahu tak pengetua kamu laki ke perempuan? Ataupun juga Auni, sekolah kamu, pemimpin kamu ataupun pengetua kamu laki perempuan? Okey. Baik. Syimil Ilyasa kata dulu perempuan sekarang tukar laki. Okey. Kita nampak Yasmin dulu kata perempuan sekarang tukar laki. Nampak tak ada perbezaan gaya kepimpinan pengetua kamu? Okey, boleh bandingkan tak? Nampak kan? Yang perempuan macam mana, yang laki macam mana? Okey. Kebiasaannya yang perempuan ni, pengetua perempuan, biasanya dia lebih detail. Dia lebih strict. Dia lebih nampak kecil-kecil pun dia tegur. Tapi kalau yang lelaki, dia macam boleh tolak ansur. Kebiasaannya yang lelaki ni tak apa, boleh tolak ansur. Perempuan. So nampak tak? Memang perbezaan dia macam tu tak? Kalau yang perempuan tu lebih strict lagi, lebih detail lagi, kan? Tapi kalau pengetua lelaki ni, dia boleh bertolak ansur, kan? Kan? So, kan? Itu perbezaan. Itu gaya kepimpinan. Gaya kepemimpinan. Okay. Sense of humor dia lain macam. Okay. So, biasanya pengetua lelaki ni dia ada sense of humor yang lain. Betul. Dan kebiasaannya dia, kalau yang perempuan, biasanya dia tegur. Dia tegur kesilapan orang-orang bawahan dia. Macam pengetua, dia akan tegur. Yang perempuan biasanya dia akan tegur direct. Tapi kalau yang lelaki, biasanya dia tak tegur direct.
Dia akan tegur macam dia akan bawa ke tepi dan dia akan tegur cakap baik macam itulah. So memang banyak perbezaan dia. Memang banyak perbezaan. Ini berkaitan dengan gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan. So gaya kepimpinan ni penting untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk membawa kepada kecekapan, productivity. Itu gaya kepimpinan. Baik. Kemudian yang kelima iaitu persekitaran kerja. Susun atur tempat kerja dapat memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar dan persekitaran kerja itu kondusif dan selesa. Itu satu. Kemudian kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membantu pekerja dalam tugas-tugas mereka. Susun atur penting. Sesuatu kawasan pejabat yang kemas, teratur, pekerja lebih suka untuk kerja berbanding dengan tempat kerja yang orang kata apa berterabur, susunan entah mana-mana kan. Jadi penting untuk persekitaran kerja. Kemudian juga kemudahan-kemudahan yang disediakan. Kalau kalau kita lihat sebagai contoh macam di sekolah. Dalam tempoh 5 tahun ini kamu sekolah, pernah tak kamu tukar sekolah? Tempoh sekolah menengah ni, pernah tak kamu tukar sekolah? Mungkin Yasmin ke, mungkin Shimir ataupun Auni pernah tukar sekolah tak? Auni rasanya pernah tukar sekolah, betul Auni? Ya. So Auni, kita nak sembang lah Auni. Auni, apa perbezaan sekolah dulu dengan sekolah sekarang? Daripada sudut persekitaran lah, persekitaran. Kamu MRSM dulu kan? Tak. MRSM ke SBP Tahu lah. Dulu. MRSM. MRSM. MRSM mana? Dulu MRSM. MRSM mana tu? Parit. Parit. MRSM Parit. So apa beza sekolah MRSM dulu dengan sekolah sekarang? Tak lah, saya rasa dulu campur, sekarang semua perempuan. So macam lain lah. Macam kat Bukit Kuda macam budaknya baik. Baik-baik dia semua. MRSM dulu? Baik, tapi baik yang lain lah. Yang macam baik yang lain Ya, diorang macam tapi lain lah dekat MRSM kan 24 hours tengok orang yang sama je. Ni macam banyak lah lain-lain. Betul. Tak tahu lah nak cakap macam mana. Tapi lain lah. Kalau tu. Jadi kamu rasa mana yang sebenarnya kamu lebih selesa? Yang sekolah dulu ke yang sekolah sekarang? Sekarang kot. Tapi lagi sayang yang dulu. Sebab? Sebab tak tahulah. Sebab sistem pembelajaran MRSM berbeza kan dengan sistem pembelajaran sekolah menengah biasa? Lain MRSM kalau tu nak belajar lah, tak nak belajar sudahlah macam tu. Kalau dekat Bukit Kuda macam lah, macam cikgunya tu macam lagi fokus kat semua budak macam macam tu lah. Maknanya MRSM dulu ada kebebasan untuk kamu belajar. Nak belajar. Macam cikgu macam tak fokus sangat lah walaupun duduk kat asrama tapi still cikgu macam tu lah. Jadi kalau kita lihat dulu, Audi ni dulu MRSM, sekolah campur. Jadi guru-guru pun macam memberi kebebasan untuk para pelajar untuk belajar. Tapi bila Audi Kisna keluar dan masuk sekolah menengah biasa, sekolah menengah perempuan lah tu, sekolah menengah perempuan Bukit Kuda, maka suasana dia pun berbeza. Kemudian juga kaedah pembelajaran, maknanya guru tu boleh lebih fokus kat sini. Mungkin dari sudut pembelajaran tu mungkin
lebih selesa di sekolah menengah di Bukit Kuda. Tetapi untuk apa, kamu masih rindukan MRSM, suasana MRSM kan? Okey. Okey. Jadi so persekitaran ini memang memainkan peranan lah. Persekitaran ini memang memainkan peranan. Sebab itu cikgu faham. Dan ada hikmah dia kot kamu keluar daripada MRSM tu. Sebab sekarang ni MRSM, banyak MRSM sekarang ni yang dah ada kes COVID banyak. Kita ada MRSM Pendang, kemudian yang dalam berita MRSM Kuala Kangsar, kemudian yang terbaru cikgu dengar iaitu MRSM di Sungai Besar pun dah ada kes COVID. So ada hikmah dia jugalah kamu keluar kan. Jadi ada hikmah jugalah tu. Ini berkaitan rapat dengan apa? Dengan persekitaran kerja ataupun persekitaran yang mempengaruhi kita. Penting tu ya. Baik. Kemudian yang keempat kita lihat iaitu tentang bahan-bahan. Untuk meningkatkan kualiti ataupun produktiviti, bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan. Jadi pengurusan inventory, kalau siapa tak tahu, pengurusan inventory ni maknanya pengurusan stok. Maknanya pengurusan produk yang dah siap. Yang dah siap yang sistematik ini bermakna sistem yang disistematikan dapat elakkan penyimpanan stok yang berlebihan dan bekalan bahan pula sentiasa mencukupi untuk proses-proses pengeluaran. Jadi pengurusan inventory ini penting. Berapa yang akan masuk ke dalam pengeluaran hari ini, berapa yang akan keluar. So bila yang ini masuk ke dalam pengeluaran, yang ini ruang store ni memang kosong. So kena order untuk bagi dia masuk. So biar dia flow, jangan dia stuck. Jangan sampai simpan stok berlebihan. So dia kena flow, masuk dan keluar. Jadi itu dikatakan sebagai pengurusan inventory. So bahan-bahan pun kena bahan yang berkualiti. Jadi bahan yang tak berkualiti ni akan cepat rosak dan akan berlaku kita kata sebagai banyak berlaku pembaziran. Itu penting. Kemudian yang seterusnya yang ketujuh iaitu teknologi. Di mana kalau kita lihat untuk meningkatkan produktiviti, kita kena guna peralatan atau mesin yang moden. Mesin yang moden dan melaksanakan sistem automasi komputer. Ini akan dapat jimatkan masa dan tenaga buruh. So aktiviti R&D ataupun research and development, penyelidikan dan pembangunan penting untuk membawa sesuatu inovasi ataupun perubahan dan pemurnian dalam proses pengeluaran. Maksudnya di sini, dengan adanya teknologi, kita dapat jimatkan masa dan tenaga buruh. Satu ketika dahulu tahun-tahun 80-an, 90-an, apabila ada kilang yang membuat air minuman macam Coke apa semua kan. So, mereka akan ambil botol, ada orang yang akan bawa botol pergi tempat kerja dan botol itu akan diambil dan diisi air. Kemudian ditutup manually, manually letak. Kemudian ambil manually letak. Mungkin ambil manually isi, kemudian letak, tutup. Kemudian daripada situ pula disorong bawa pergi ke store. Jadi di sini dia telah melambatkan produktiviti. Tapi zaman sekarang dah ada mesin, dah ada mesin bergerak. So di situ ada banyak botol-botol. So botol tu isi air je, zup sampai penuh, sampai banyak. Kemudian ada satu lagi mesin akan terus tutup. Tutup. Jadi itu kita kata sebagai kecekapan peralatan ataupun teknologi moden. Satu lagi iaitu R&D. Research and development tu apa cikgu? Dia macam ni. Suatu ketika dahulu, kita bayangkan macam ni, Syamil. Research and development ni iaitu kita buat penyelidikan dan kita buat pembangunan untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu inovasi. Ataupun kita kata pembaharuan. Sebagai contoh, di Malaysia ni banyak pembaharuan, cuma orang tak nampak, orang cakap itu biasa je. Ya, penambahbaikan. Sebagai contoh apa tahu? Macam kalau kamu tengok, macam kalau kamu tengok
zaman dahulu untuk menghasilkan air tebu, okey, air tebu dulu dia ada mesin yang mana bila masuk kena buat manual. So manual, perah masukkan, okey, masukkan batang tebu tu, kemudian dia manually pusing. Dan dia alat tu akan pusing untuk apa? Untuk mengeluarkan air. So itu dulu. Tetapi pada tahun-tahun 80-an, ya yang kat pasar malam tu, back to 80s, 90s, okay, bila dah ada je enjin tu, mereka sambungkan mesin itu dengan enjin tersebut supaya apa? Dia boleh berjalan manually. So tak payah lagi nak pusing pakai tangan. So tekan aja dia bunyi, dia pusing. So masukkan mesin tebu tersebut. Terus perah. Maknanya apa? Telah jimat tenaga buruh. Ya, itu inovasi. Satu lagi inovasi yang rakyat Malaysia buat, iaitu apa tahu? Iaitu berkaitan dengan gerai burger. Gerai burger, kalau kamu tengok gerai burger, kamu ingat gerai burger ni pakai yang ini, kemudian dia punya apa? Dia punya stove yang lepeh kan. Itu sebenarnya semuanya itu dulu dia orang pakai dulu stove yang bulat tau. Dulu pakai stove bulat. Tapi bila nak sesuaikan dengan gerai burger, so mereka buat inovasi, okey kita buat yang petak. Supaya muat untuk diletakkan di atas dapur di gerai burger tersebut. Jadi itu adalah inovasi orang Malaysia sebenarnya. Inovasi teknologi berdasarkan penyelidikan, research and development. So ini membawa kepada apa? Inovasi. Dan rakyat Malaysia memang pandai dalam inovasi. Kamu tengok burger sekarang. Burger yang kat luar bukan burger McDonald apa semua Burger-burger yang ada kat luar tu. Dulu burger biasa, burger ayam, burger daging. Sekarang kemudian dah ada burger special disalut dengan telur. Kemudian dah ada burger double special, 2 daging letak dengan salut dengan telur. Sekarang ni guna apa? Crispy chicken. Chicken crispy tu letak pula tu. Kau besar ni harga RM10. Orang beli je crispy chicken tu. Kemudian campur dengan sos dengan mayonis apa semua kan. So itu sebenarnya kalau kita fikir itulah dia inovasi, pembaharuan. Macam mana dia boleh ada idea macam tu? Kerana dia buat R&D. Dia buat research and development, iaitu dia buat research, penyelidikan apa kehendak orang Malaysia. Macam tu juga. Kamu tengok McDonald. Kamu tahu tak, McDonald kat luar, McDonald di US, asalnya McDonald kat US kan. McDonald US mana ada nasi lemak? McDonald US tak ada nasi lemak. Only in Malaysia. Kenapa di Malaysia McDonald ada nasi lemak? Kerana dia buat penyelidikan bahawa rakyat Malaysia suka nasi lemak. So, mau tak mau untuk meningkatkan sales, maka dia offer juga produk dia iaitu nasi lemak. Itu McDonald. Ada cheeseburger je. McDonald kat US ada cheeseburger je. Ada orang makan ke tu? Apa nasi lemak McDonald? Ramai je kot. Ramai orang makan nasi lemak nasi lemak McDonald. Ramai. Memang ramai. Jadi ada peminat dia. Jadi kenapa dia offer kat sini? Kenapa dia tak offer kat US? Sebab nasi lemak tu peminatnya di sini. Dan McDonald di sini telah buat research. Kita kena keluarkan produk nasi lemak McDonald. So ini yang penting. Ini penting. Sama macam Family Mart. Family Mart pun dah ada nasi lemak Raf. Rafizuddin. Family Mart pun sama Family Mart daripada Jepun kan. Family Mart ada jual apa? Barang tempatan. Dia buat research apa? So itu pentingnya R&D. Family Mart kuah tom yum. Bayangkanlah Family Mart ada kuah tom yum. So itu hasil daripada research and development. Penting. Okay. Jadi kat Jepun kuah susu je. Kat Jepun kuah susu je. So sebab itu cikgu pernah keluarkan satu idea kan, iaitu apa tahu? Iaitu sepatutnya McDonald ni jangan pakai fries. McDonald ni sepatutnya pakai apa? Keropok leko.
Fries tu gantikan dengan keropok reko. Lepas tu jual sampai ke US, kita tengok macam mana. Mesti boleh laku punya, untung. Jadi itu inovasi ataupun R&D. Okay, untuk meningkatkan kecekapan. Kemudian seterusnya iaitu kelengkapan modal. Modal penting. So bagi memastikan kelengkapan modal tu berfungsi dengan baik, maintenance iaitu penyelenggaraan dan pemeriksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa. So penggunaan kelengkapan modal ini harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. Apa itu optimum? Apa itu optimum? Siapa tahu apa itu optimum? Iaitu optimum ini bermaksud dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan yang paling baik, dengan modal dengan kos yang paling rendah. So itu optimum. Itu optimum. Jadi kalau kita ada mesin-mesin tu, gunakan sebaik mungkin. Kena harus jalankan maintenance, penyelenggaraan dan pemeriksaan supaya tidak berlaku kerosakan. So ini adalah kita kata sebagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi productivity. Productivity. So penting untuk kita take note benda ni supaya apa tahu? Supaya sebagai, kalau nanti kamu sebagai pemilik firma, kamu kena tahu kenapa company aku ni bermasalah. Pekerja dah ada. Kemudian sistem dah ada. Kemudian struktur organisasi, gaya kepimpinan pun dah okey, persekitaran kerja pun dah okey, bahan-bahan pun dah okey. Apa kekurangan dia? Jadi kamu kena check daripada sini. Mungkin aku guna teknologi lama. Mungkin kerana apa? Kerana aku punya mesin-mesin ini sebenarnya kurang maintenance. Sikit-sikit rosak. Jadi kena buat pemeriksaan berkala untuk memastikan dia sentiasa perform dengan baik. Itu cara sebenarnya pemikiran untuk meningkatkan productivity. Okay? So bagi cikgu, ingatlah beberapa, tak payah banyak, tak payah ingat semua, tapi ingatlah beberapa yang paling penting. Macam cikgu dah katakan hari itu, iaitu kalau nak ingat semua memang kamu tak boleh ingat, tapi kamu bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu berkaitan dengan yang ini kita tahu bahawa ini adalah buruh, ini adalah mewakili buruh, tenaga dengan sistem. Kemudian struktur organisasi, gaya kepimpinan, ini adalah usahawan. Usahawan. Kemudian persekitaran kerja, bahan-bahan dan juga persekitaran kerja dan bahan-bahan, ini adalah buruh, tanah. Ini adalah tanah. Bahan-bahan dan persekitaran itu adalah tanah. Kemudian kelengkapan modal dan teknologi adalah modal. So ini buruh, kemudian usahawan, kemudian ini adalah modal, dan juga ini adalah berkaitan dengan tanah, persekitaran kerja, bahan-bahan. Jadi kamu boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Sebab ingat, ini berkaitan pengeluaran. Pengeluaran itu mestilah berkaitan dengan tanah, buruh, modal dan usahawan. So inilah yang kita boleh bahagi-bahagikan. Supaya jelas. Kita faham sekarang. Macam mana nak ingat, kategorikan dia. Baik. So kita dah lihat tentang productivity. So kita nak lihat hari ini berkaitan dengan satu subtopik yang terakhir, iaitu externality. Externality ni sebenarnya adalah menggambarkan ketidakcekapan. Banyak berlaku kita kata sebagai ketidakcekapan, tapi sebenarnya externality ni apa definisi dia, cikgu? Externality dia, definisi ini adalah yang ini. Yang ini definisi, iaitu kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran. Kos atau faedah. Kos atau faedah. Kalau kos itu biasanya dia negatif.
Okey, kalau faedah maknanya dia positif. Itu kena ingat. Kalau cost ialah negatif, kalau faedah ialah positif. Iaitu outcome yang berlaku. Sama ada outcome itu negatif ataupun outcome-nya itu adalah positif. So, dan kalau kita lihat externality ni dia berbeza sikit kerana apa tahu? Kalau kita lihat di sini, iaitu kesan yang berlaku, dia kesan yang berlaku kepada pihak ketiga selain pengguna dan pengeluar. Itu dipanggil externality. Sebagai contoh, katakanlah, yang ini firma, ini firma, dan ini adalah pengguna. Firma dan pengguna. So kita tahu firma akan keluarkan produk untuk pengguna. So pengguna akan beli barang ini daripada firma. Tetapi dalam pengeluaran ataupun mungkin dalam proses untuk sampaikan produk itu kepada pengguna, suddenly ada kesan-kesan ataupun kos yang terkena kepada pihak orang lain, iaitu pihak ketiga. Pihak yang tak dikena-mengena di antara dua. Itu dipanggil externality. Dan biasanya externality ini adalah tidak dimasukkan dalam pasaran, dalam harga pasaran tak dimasukkan. Dan kita tahu bahawa dia tidak dimasukkan dalam harga pasaran, kos dia tu, dan ianya menggambarkan ketidakcekapan pasaran akibat daripada kegagalan sistem harga. Nanti kita tengok bagaimana ianya berlaku. Misalnya kalau kita lihat pengeluaran yang dijalankan, pengeluaran yang dijalankan oleh kilang boleh menyebabkan pencemaran air jika bahan buangan firma disalurkan ke dalam sungai atau laut. Jadi, kos ini tidak diambil kira dalam harga pasaran. Namun pada masa yang sama, dengan adanya kilang-kilang ini, penduduk dapat peluang pekerjaan dan memperoleh pendapatan untuk membaiki taraf hidup. So, faedah ini juga tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Nampak tak? Sesuatu pengeluaran itu pastinya, kita tahu lah dalam dunia ni, bila kita buat sesuatu perkara, pastinya ada, pastinya ada kita kata sebagai dia punya faedah ataupun dia punya kerugian. Faedah ataupun tidak berfaedah. Sebagai contoh macam pengeluaran ni kan. Dia kata, memang pengeluaran produk ini akan menyebabkan kos seperti apa? Externality dia seperti pencemaran air apa semua. Tetapi dalam masa yang sama, kilang itu juga memberikan kepada penduduk peluang pekerjaan dan memperoleh pendapatan. So, dia ada faedah, dia ada kos. Jadi ini kedua-dua ini dipanggil externality. Kedua-dua kos atau faedah luaran ini dipanggil externality. Jadi, mula-mula kita lihat kos yang daripada sosial. Kos sosial dan juga faedah sosial. Macam cikgu cakap tadi, kalau kos biasanya negatif. Kalau faedah biasanya yang positif. Ingat kos sosial merupakan externality negatif. Manakala faedah sosial merupakan externality bukan negatif externality positif. Salah tu. Negatif tu tolong betulkan. Bukan negatif dia externality positif. Externality positif. Jadi kalau kita lihat macam ni, kos sosial. Kos sosial ialah kos kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam harga pasaran. Contohnya, aktiviti pengeluaran minyak petroleum dan pembuangan sisa toksik kilang yang berleluasa. Kesannya menyebabkan pencemaran alam sekitar yang telah merugikan nelayan dan juga alam sekitar. Jadi, kerugian ini boleh kita kira
Tapi kerugian ini tidak boleh dicampurkan dalam aktiviti pengeluaran, dalam kos pengeluaran tak boleh. Jadi ini adalah kos sosial. Ini adalah kos sosial. Manakala faedah sosial pun sama. Faedah sosial ialah faedah kepada pihak ketiga. Okey, selain pengguna dan pengeluar, contohnya barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti hospital dan alat pemadam api. So kesan dia, penggunaan alat pemadam api telah memberi faedah kepada masyarakat sekeliling tanpa sebarang bayaran. So ini adalah kita kata sebagai faedah sosial. Okey. Contoh kos sosial, kalau kita lihat di sini ada pengiraan dia. Secara rumus, kos sosial ini dapat dijelaskan dengan seperti berikut. Kos sosial ialah kos peribadi campur dengan kos luaran. Kalau tak ada kos luaran lain, maka kos peribadi adalah bersamaan dengan kos sosial. Sama dengan kos sosial lah. Jadi ini perbezaan kos sosial, kos peribadi dengan kos luaran. Apa perbezaan dia, cikgu? Ini dia perbezaan dia. Kos peribadi ialah kos nyata. Okey, kos yang jelas okey, oleh sesebuah kerajaan, firma ataupun individu. Contohnya, kos pembelian kereta, kos insurans kereta, cukai jalan, minyak petrol ditanggung oleh pemilik kereta. So itu adalah kos, kita kata kos peribadi. Dan ini adalah kos nyata. Okey, kos peribadi. Dan dikatakan kos sosial kerana apa? Kerana ianya tidak terlibat dalam proses pengeluaran. Maksudnya, contohnya, okey, penggunaan kereta oleh usahawan. Usahawan buat kilang. Okey, firma. Okey, buat kilang firma apa semua, so dia ada banyak duit, dia beli kereta. Kereta tu untuk kegunaan peribadi. Okey, kegunaan peribadi tersebut. Jadi dia beli kereta tu, dia bayar insurans kereta tu, dia cukai jalan semuanya. Semuanya ditanggung oleh syarikat tersebut. So, dalam pengiraan nanti, nak masukkan dalam mana, cikgu? Itu dipanggil kos peribadi. Dia tak boleh masuk dalam kos pengeluaran. Sebab penggunaan bayaran-bayaran itu tidak terbabit dengan pengeluaran. Pengeluaran ialah apa? Yang tadi kita beli bahan mentah, kemudian kita proses dalam proses pengeluaran, kemudian kita bungkus menjadi produk. Itu kos-kos itu semua adalah kos pengeluaran. Beli kereta ni tak ada kaitan pun dengan pengeluaran tadi. Sebab itu dipanggil kos peribadi. Itu beza dia. Manakala kos luaran pula, okey, iaitu kesan sampingan. Okey, side effect lah. Kesan sampingan yang negatif ditanggung oleh pihak yang ketiga tanpa sebarang pampasan. Contohnya, seorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan juga pencemaran. Ataupun yang lebih kita mudah nak fahami, okey, macam pencemaran yang dibuat oleh kilang-kilang. So bila kilang mencemarkan air, kemudian okey, ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita punya, siapa yang nak bersihkan air sungai tu? Okey, kerajaan yang kena tanggung. Jadi itu dipanggil kos luaran. Orang lain yang buat, orang lain yang kena bayar kos untuk membersihkan sungai. So itu adalah kos luaran, iaitu kesan sampingan yang negatif ditanggung oleh pihak ketiga. So kerajaan tu pihak ketiga lah. Okay. Tanpa sebarang pampasan. Jadi itu sebagai contoh satu lagi. So itu beza antara kos peribadi dengan kos luaran. Boleh faham tak Rafizuddin? Okay, Shimir dan juga Oni, boleh faham kos sosial terbagi pada dua, iaitu kos peribadi dan kos luaran. Macam boleh lah. Okay. Alright. Alright. So
Contoh lain, kos luaran contoh lain kos luaran ialah seperti apa? Seperti pencemaran alam. Okey, alam sekitar akibat bahan buangan berbahaya oleh kilang. Pencemaran bunyi daripada kelab malam. Kelab malam okey, baik. Dan kemudian pembebasan asap rokok itu juga adalah kos luaran. So ini sebenarnya kos luaran ini adalah suatu kegagalan pasaran kerana kos peribadi tidak menggambarkan kos sebenar yang ditanggung oleh sesebuah masyarakat. Kos peribadi macam pembelian kereta tadi semua kan. Jadi itu bukanlah kos sebenar yang ditanggung oleh pihak masyarakat. Sebab kos sebenar yang ditanggung oleh masyarakat ialah dikenali sebagai kos sosial, iaitu pencemaran-pencemaran yang berlaku. Jadi secara rumusnya, ini untuk faedah sosial. Secara rumusnya, faedah sosial dapat dijelaskan seperti berikut, iaitu faedah sosial adalah faedah peribadi campur dengan faedah luaran. Contohnya, seseorang individu memilih menunggang basikal pergi bekerja, mak ayah rajinnya. Menunggang basikal So antara faedah peribadinya ialah kos pengangkutan lebih rendah berbanding dengan memandu kereta, betul. Faedah kesihatan daripada menunggang basikal dan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas serta jimatkan masa perjalanan. So itu adalah faedah peribadinya. Namun faedah sosial dia bukan saja untuk diri sendiri. Yang ini semua untuk diri sendiri Ini untuk peribadi. Untuk peribadi. Tetapi untuk masyarakat yang mendatangkan faedah luaran kat sini ialah kesesakan lalu lintas yang rendah. Kemudian kadar pencemaran alam sekitar pun menjadi lemah. Maknanya kadar pencemaran itu menurun. Dan juga kos perubatan kesihatan yang lebih rendah kepada orang ramai. Sebab apa? Sebab dah kurang orang yang sakit. Jadi jika sesuatu barangan mempunyai faedah luaran yang sangat menonjol, jumlah faedah sosial akan menjadi lebih besar daripada faedah peribadi. Maksudnya di sini, kalau faedah untuk masyarakat itu lebih banyak daripada faedah peribadi, so itu lebih baik. Dan itu lebih kita kata lebih penting. Lebih penting. Jadi sebagai contoh, kalau katakan kamu buka kilang dan kilang tu banyak menghasilkan produk untuk membawa keuntungan kepada kamu. Tetapi kalau katakan kilang itu mencemarkan alam sekitar, dengan membawa penyakit kepada penduduk setempat. Jadi, apabila kamu tutup company kamu tu, jadi itu akan mendatangkan faedah yang besar. Faedah sosial yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Berbanding dengan faedah peribadi kamu. Jadi itu yang dikatakan sebagai kos luaran. Kos luaran, iaitu atau kos ataupun faedah luaran. So bermakna di sini dalam ekonomi, kalau kita lihat ini lebih kepada moral, betul tak? Moral, kalau kita buat macam ni dapat ini, kalau kita buat yang negatif dapat ini. Tapi dalam ekonomi dia ada dikira sebagai kategori kos, iaitu kos sosial, kos luaran, faedah sosial, faedah luaran, kemudian ada faedah peribadi, kos peribadi. Jadi ini antara yang dikatakan sebagai externality. So kalau dalam konsep ini bermakna externality ni, kamu kena ingat berkaitan apa tahu tentang apa itu kos sosial dan juga faedah sosial. Kos sosial terbagi kepada dua, iaitu kos peribadi dan kos luaran. Begitu juga kalau katakan faedah. Faedah kalau kita lihat faedah sosial terbagi kepada dua juga, iaitu faedah peribadi dan juga faedah luaran.
So ini yang dikatakan sebagai konsep externality, iaitu externality ni maksudnya kesan luaran. Kesan luaran. Itu externality. Boleh faham? Boleh faham tak tentang externality ni, kos sosial dan sebagainya, kos sosial dan faedah sosial? Boleh Okay, clean. Alhamdulillah. Good. Okay. So, maka dengan itu, untuk muka surat yang terakhir, muka surat 20 ini, maka telah tamatlah bab yang keempat, ekonomi tingkatan 4, dan juga tamatlah ekonomi tingkatan 4 seluruhnya. Bermakna, okay, topik ekonomi memang ada 4 topik, iaitu yang pertama iaitu berkaitan dengan ekonomi, pengenalan kepada ekonomi. Yang kedua iaitu berkaitan dengan pasaran. Yang ketiga iaitu mata wang, wang, bank dan juga pendapatan. Dan bab yang keempat iaitu berkaitan dengan pengeluaran. Dalam banyak-banyak topik, manakah bab yang kamu rasa paling sukar untuk kamu nak faham di antara 4 bab ini, form 4 ni? Yang mana yang lebih sukar untuk kamu faham? Antara pengenalan kepada ekonomi, kemudian kepada pasaran, kemudian kepada bank, wang dan juga pendapatan, dan yang keempat iaitu pengeluaran. Yang mana satu yang kamu rasa masih aku tak faham dah yang bab yang ini? Anyone? Ada tak yang masih tak faham lagi? Bab mana yang tak faham? Boleh share dengan cikgu, bab mana yang tak faham? Ya. Semua faham ke ni? Ya korang ni. Boleh faham Saya macam boleh ikut. Okey Aisyah, bagus Aisyah. Lambat masuk Syah. Kan? Tertidur Okey. So kita kembali kepada kita lihat balik apa yang kita telah pelajari sepanjang bab yang keempat, pengeluaran bab 4 pengeluaran ini berkaitan dengan yang pertama sekali kita tahu pengeluaran ialah I see. Okey Aisyah. Syah, kamu sekolah kat USJ USJ berapa USJ 13 ke Bestari? Aku pun lupa. Bukan. Kamu bukan stay dekat ni. Bukan. Kamu sekolah mana Lupa SMK TTDI Jaya. Okey, TTDI Jaya. Ya. Ingat. Ingat TTDI Jaya. Sekejap. Cikgu cuba untuk memikirkan. TTDI Jaya. Okey, tengah fikir. Okey, TTDI Jaya. Ya betul. Tahun 2020. Awal 2020 cikgu ada buat seminar bengkel sejarah sekejap. Pengenalan kepada bengkel sejarah di TTDI Jaya. Yalah, cikgu dipanggil ke sekolah kau. Punyalah ramai budak dia. Kan? TTDI Jaya budak dia ramai gila kot. Tak akan ramai gila lah, ramai lah, tapi taklah ramai gila. Baik. Okey, so macam sekolah saya Fizuddin, untuk Kota Kemuning ramai. Kota Kemuning lagi ramai budak dia. Tapi lagi pening lah pasal Kota Kemuning padat sangat, kemudian juga dia banyak banyak Chinese lah. Banyak Chinese kat sana. Itu memang budak Kota Kemuning. Okey. Baik, pengeluaran berkaitan dengan firma, begitu juga tentang kamu belajar tentang konsep-konsep firma. Ingat konsep firma adalah kita tahu bahawa firma matlamat dia adalah memaksimumkan untung dan juga mengurangkan kos pengeluaran. Itu paling penting matlamat dia. Matlamat dia. Dan untuk firma, aktiviti utama dia ialah pengeluaran. Ini adalah aktiviti utama.
Kalau firma tak ada pengeluaran, itu bukan firma. Kalau firma tak ada pengeluaran, itu bukan firma. Okay. Jadi firma mesti ada pengeluaran. Pengeluaran itu maksudnya apa? Dia mesti ada proses, iaitu yang mengubah input kepada output. Dia mesti ada. Maknanya dia mengubah bahan mentah menjadi produk. Itu proses itu mesti ada dalam firma. Itu penting. Dan di sinilah kamu mengenali tentang input. So kamu belajar tentang input tetap, kemudian input berubah. Okey, cikgu go through ni nota ni. Okey, sekali lagi you just go through secara ringkas saja. Tapi kalau kamu ada bahagian mana-mana bahagian yang tak faham, terus kamu tanya tau. Cikgu sebenarnya saya tak faham lagi yang ini. Okey? Itu yang cikgu nak perlu kamu buat. Okey, mana-mana yang kamu rasa cikgu saya tak faham yang ini, okey bagi tahu. Okey? Baik. So, input terbagi pada dua, input tetap dan juga input berubah. Okey, dan juga kita lihat di sini output. Okey, kita ada konsep input, kita ada konsep output. Output ialah barang yang dihasilkan, sama ada barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. So, output ini juga dipanggil sebagai keluaran, dan output mungkin juga boleh jadi barang perantaraan atau barang akhir. Barang perantaraan ini mungkin adalah barang yang akan digunakan dalam proses pengeluaran seterusnya. Contohnya macam barang perantaraan tu seperti tepung, mungkin juga mungkin getah. So tepung tu adalah barang perantaraan. Kenapa? Sebab tepung itu akan dihantar ke kilang lain untuk buat apa? Mungkin untuk kilang tu buat roti pula. Ataupun mungkin kilang yang lain itu akan buat roti canai, ataupun mungkin juga buat kek. So, barang tepung tadi itu adalah barang perantaraan. Jadi barang-barang yang akhir tu ialah roti tadi, roti, kek itu barang akhir. So, apa terbagi pada dua. Barang perantaraan dan barang akhir, itu paling penting. Kemudian kita lihat juga dalam firma ada jangka masa pengeluaran, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kalau pendek ni bermakna kamu kena ingat satu je perbezaan dia. Iaitu kalau dalam jangka masa pendek mesti ada wujudnya input tetap. Mesti wujud input tetap. Tapi kalau dalam jangka masa panjang, semua input dia adalah input berubah. So tidak ada lagi input tetap. Itu beza antara jangka pendek dengan jangka panjang. Perbezaan dia pada input tetap. Alright. Kemudian untuk fungsi pengeluaran jangka pendek, kita tahu bahawa fungsi pengeluaran jangka pendek ni, dia mesti orang kata apa, dalam tempoh yang kurang daripada 5 tahun sebenarnya, dan dia ada hubungan antara input berubah dengan output. Maknanya input berubah dengan produk, dia mesti ada hubungan dia. Dan kalau kita lihat di sini, jumlah keluaran antara kita kata sebagai istilah-istilah yang wujud dalam pengeluaran ini adalah pertama jumlah keluaran ataupun jumlah output ataupun dipanggil jumlah produk yang dihasilkan. Itu keluaran. Dan jumlah keluaran ini rumusnya ialah itu tak payah. Rumus tu tak perlu tengok sangat sebenarnya. Kemudian begitu juga kamu ada belajar tentang keluaran purata. Begitu juga kamu dah belajar tentang keluaran marginal. Dan bagaimana ianya dikira sebenarnya, dan cikgu telah tunjukkan tentang bagaimana nak mengira keluaran-keluaran itu melalui jadual. Ingat soalan-soalan berkaitan keluaran ini biasanya dia bagi jadual output dan juga jumlah keluaran. Kemudian dia akan minta keluaran purata dan keluaran marginal. Begitu juga dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran pun sama macam keluaran tadi. Kos pengeluaran terbagi pada dua, kos tetap, kos berubah. Dalam jangka pendek ada dua kos tetap dan kos berubah. Tapi kalau dalam jangka panjang, hanya ada satu saja kos, iaitu kos berubah. Itu perbezaan kedua-duanya. Dan daripada sini, kos tetap kita tahu untuk input-input tetap.
dan kos berubah adalah untuk input-input berubah. Itu dia. Dan pengiraan kos pun kita telah buat, pengiraan kos pengeluaran seperti kos berubah purata. Kita telah belajar, kemudian kita telah belajar tentang jumlah kos. Begitu juga tentang kos purata, kos purata, dan juga kita telah belajar tentang kos marginal. Ini secara formula ni tak perlu ingat kot sangat. Tapi kamu paling penting tahu menggunakannya. Penting untuk tahu menggunakannya. Sebagai contoh macam ni kan. Macam ni. Inilah dia sebenarnya kos-kos yang telah kita kirakan. Telah dikirakan dan kita tahu bagaimana hubungan dia. Kalau soalan tanya tentang hubungan dia, ingat hubungan dia mesti di antara jumlah output ini dengan juga ataupun dengan jumlah kos ataupun juga dengan kos purata dan sebagainya. So bandingkan begitu. So kita tahu bahawa jumlah output semakin bertambah, so kemudian jumlah kos juga semakin bertambah. Tetapi yang akan berubah ialah kos purata dan kos marginal serta kos berubah purata, di mana dia ada naik turun dia. Yang ketiga-tiga ni memang ada perbezaan dia. Dia ada turun naik dia. Yang ini memanglah jumlah kos akan bertambah, kos berubah pun akan bertambah seiring dengan pertambahan output. Yang ini dia ada turun naik dia. So kamu kena mentionkan apa yang kamu nampak, yang kat mana dia naik, kat mana dia turun, itu saja. Itu dipanggil hubungan. Hubungan. Baik. Kemudian kita dah lihat tentang titik penutupan operasi firma ini. Kemudian kita telah lihat konsep hasil dan untung, di mana apa itu hasil, apa itu untung. Di mana kita tahu bahawa untung itu ialah apabila hasil kita tolakkan dengan kos. Jangan pula selalu orang kita ni cepat sangat buat assumption di mana bila kita berniaga hari ni, kita beli barang untuk niaga burger contohnya. Beli niaga burger, kita beli barang roti, daging pun semua, tu kita dah belanja RM200. Kemudian kita pun berniaga lah, berniaga burger. Tu untung hari tu pada malam itu adalah untung kita punya pendapatan hasilnya adalah sebanyak RM300. So kita assume bahawa aku punya income malam ni niaga RM300. Untung ke? Untung lah. Salah. Sebenarnya untung dia hanya RM100. Kerana apa? 300 tu yang dia dapat. Dia kena tolak dulu dengan kos. Kos yang dia belanjakan iaitu RM200. Tolak dulu baru dapat untung. Untungnya ialah 100. Tapi orang kita ni, aku untung 300. Dia assume itu adalah untung. Salah konsep tu. Ingat jangan tertipu dengan duit yang banyak. Ini semua untung. Lupa dah tu dia punya cost tu. Ingat Baik. Kemudian untung ada dua jenis untung, iaitu di atas jumlah hasil tolak jumlah kos, ataupun sebenarnya satu lagi iaitu untung ekonomi. Untung ekonomi ialah jumlah hasil tadi tolakkan dengan kos eksplisit dan kos implisit. Dan kita dah belajar tentang kos eksplisit, implisit. Kos implisit ni ialah kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Contohnya macam upah kepada bos, pemilikan kepada usahawan. Kita tak kira upah kepada kepada usahawan. Kemudian kalau katakan tanah tu kita punya juga. Kita bayar pada diri sendiri. Ataupun juga kereta kita digunakan untuk pengangkutan. Kereta tu kita bayar sendiri. Itu adalah kos implisit. Eksplisit pula ialah kos yang kita bayar terhadap barang-barang, terhadap penggunaan pengeluaran. Sebagai contoh, silakan Yasmin.
Okey, sebagai contoh, okey, kos tetap dan kos berubah. Itu dipanggil kos eksplisit. Ingat tu kos implisit campur dengan kos eksplisit. Okey. Baik. Kemudian kita dah belajar tentang tahap pengeluaran di mana kita telah lihat tentang tahap pengeluaran di mana okey tahap 1 dan juga kita ada belajar tentang hukum pulangan berkurangan. Okey, hukum pulangan berkurangan. Kebiasaannya peningkatan daripada input berubah ini, okey, peningkatan dia daripada sudut keluaran ini akan bertambah sampai ke maksimum. Okey. Kemudian titik keluaran purata ini akan berkurangan. Begitu juga keluaran marginal sampailah dia kosong. So, kawasan yang ini kita tahu ini adalah tahap yang paling cekap. Ya, paling cekap kerana apa cikgu? Kerana buruh pun banyak tetapi kita dapat mencapai jumlah keluaran yang maksimum. Keluaran maksimum. Tapi bila kita tambahkan lagi pekerja yang ke-10, produk makin kurang, so ini bermakna tahap yang tidak cekap. Tak cekap Yang atas ni pun tak cekap. Kerana apa? Kerana walaupun ada 4 orang tetapi kita lihat bahawa ianya masih lagi boleh pergi jauh lagi. Maknanya boleh tambah lagi produk itu, jumlah keluaran ini boleh ditambah lagi dengan menambah kepada bilangan pekerja. So kamu kena tahu tentang ini tentang hukum pulangan berkurangan. Hukum pulangan berkurangan. So ini adalah huraian daripada tahap pengeluaran tadi. Tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. So dia mana-mana pun tak apa, yang penting berdasarkan kepada jadual yang diberi dalam soalan kamu nanti. Dan kita baru lihat tentang productivity. Okey, tadi kita dah lihat tentang productivity, tentang output, input dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi productivity. Okey, serta juga kita telah lihat tentang externality. So externality iaitu berkaitan dengan kos sosial dan faedah sosial. Di mana kos sosial berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan kos kita kata sebagai kos yang terdapatnya kos peribadi dan juga kos luaran. Begitu juga faedah sosial, terdapat faedah peribadi dan juga faedah luaran. So itulah dia berkaitan dengan ekonomi tingkatan 4, bab 4, bab yang terakhir. So ada soalan